Kita sekarang ke Zaid bin Harisah. Kita pergi ke Zaid bin Harisah dulu. Kita pergi ke nanti kalau orang punya makam tu dipegang terus. Dia tak ada besi. oh betul Ini Zaid bin Harisah. Radhiyallahu anhu. Maka Zaid bin Harisah insya-Allah. Yang kedua itu sahabat yang syahid. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Assalamu alayka ya sayyidina Zaid bin Harisah atau Zaid Maula Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu seperti kita cerita atas Costa tadi, beliau merupakan anak angkat Nabi SAW. Dulu dia dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Tapi setelah turun perintah Allah Ta'ala, maka ditukar dengan nama Zaid bin Harisah ataupun juga dipanggil Zaid Maula Muhammad. Jadi perkataan Maula tu ulama bahas dia boleh digunakan di beberapa tempat. Kadang-kala Maula ni boleh jadi Tuhan, Maulana. Kadang-kala boleh jadi Tuan. Kadang-kala Maula ni boleh jadi hamba. Macam contoh hamba apa nama Salim Maula Abu Huzaifah, Hamba yang dibebaskan. Dan juga dipanggil lafaz mustarak. Lafaz mustarak, hamba yang dibebaskan. Dan ulama kata ada juga Maula ni digunakan untuk anak angkat. Sebab tu kalau di Malaysia kadang-kadang kita tengok ada nama orang tu. Dulu dekat Johor saya jumpa seorang tu nama dia Azizul Maula Azmi. Saya pun tanya kenapa nama awak Maula, tak ada dia. Dia kata nama anak angkat dia kak. Saya tak tahulah. Perkataan Maula tu digunakan banyak tempat. Jadi Zaid bin Harisah ni dia dapat Islam daripada tangan Ibunda Khadijah. Lama beritahu hari pertama Ibunda Khadijah masuk Islam, lama beritahu dia telah Islamkan 3 orang. Pertama Sumayyah binti Khayat ataupun binti Khabat, itu pun berlaku perbezaan pada ulama. Ada kata yang dakwah dia anak dia, iaitu Ammar bin Yasir. Tapi ada ulama kata yang dakwah adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Fatimah binti Al-Khattab, adik Sayyidina Umar. Ada kata yang dakwah dia suami dia, ada yang ulama sebut ialah Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga yang ibunda Khadijah dakwah ialah Zaid bin Harisah. Dan Zaid bin Harisah ni kata ulama dia telah menikah 2 kali. Pertama dia nikah dengan Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Dan kemudiannya kata ulama dia telah menikah dengan wanita syurga, di mana ibu angkat Nabi SAW dan juga ibu susah Nabi, Ummu Aiman ataupun nama betulnya Barakah binti Sa'labah radhiyallahu anha. Ketika Nabi tanya siapa sedia menikah dengan wanita syurga ini, Nabi tunjuk Barakah binti Sa'labah ataupun Ummu Aiman yang satu-satunya insan yang teman Nabi waktu ibunda Nabi wafat di Abwa. Jadi Zaid bin Harisah telah sedia, kata saya sedia ya Rasulullah. Maka hasil perbuatan itulah dapat anak yang namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid boleh digelap sikit kata ulama. Jadi inilah Zaid bin Harisah, orang yang teman Nabi ketika di Taif. Waktu Nabi di Taif di baling batu tu dia antara orang teman Nabi. Bahkan kata ulama dia yang cover Nabi kena baling batu. Dia bersama-sama Nabi SAW dalam banyak peperangan. Bahkan di Taif, hari yang mana Nabi beritahu pada Aisyah, hari lebih dahsyat daripada itu hari Taif, Zaid bersama. Dan beliau antara yang terawal yang gugur daripada Mu'tah, dan beliau telah berperang bersungguh-sungguh hingga beliau telah gugur dan akhirnya digantikan dengan Ja'far At-Tayyar. Tapi apa ni satu lagi terpesan. Ada. Mana tambah? Jadi betapa cintanya Rasulullah dengan Hadrat Zaid ini sehingga anaknya pun itu Hadrat Usama bin Zaid begitu sekali dikasihi Nabi SAW. Sekali dia keluar hingus, Rasulullah minta Sayyidina Aisyah bersihkan. Sayyidina Aisyah macam segeli sikit kan dia, kemudian Rasulullah telah ambil dan bersihkan hingus hingus Usama bin Zaid tadi. Sekali Hadrat Usama pun main tersepak macam pintu tu jatuh keluar darah. Maka Rasulullah telah ambil dengan mulut di sini, telah hisap dulu darah tadi. Jadi begitu Rasulullah begitu kasih. Satu kali mereka di Arafah dan menjadikan Rasulullah duduk tunggu lama tengah panas. Semua orang Islam tunggu, ramai ribu-ribu orang Islam tunggu. Jadi orang Islam semua tunggu. Semua heran. Rasulullah tunggu siapa ni? Bagi kita panas ni. Tiba-tiba keluarlah
Usama bin Zaid. Kemudian satu kabilah dari Yaman kata, karena budak hitam ni kita dijemur panasnya, menyebabkan begitu sekali hubungan Rasulullah dengan Zaid bin Harisah dan dengan Usama bin Zaid ini begitu rapat, sehingga pernah dibankan Zaid, pernah dibankan dengan Rasulullah itu Zaid bin Muhammad, mana akhirnya telah diban kepada yang asal lah, bin Harisah. So mana dia daripada awal sehingga akhir telah bersama Nabi SAW. Dan bayangkanlah apabila dia kehilangan daripada mak ayah dia, daripada mak ayah dia, maka ayah dia ni orang kaya, banyak duit, banyak harta. Dia telah elankan di seluruh Arab, siapa boleh jumpa Zaid, maklumat tentang Zaid, saya akan hadiahkan 1 dulang emas, 1 dulang. Maka akhirnya maklumat telah sampai dan datang bawa dulang emas kepada Nabi SAW. Dan itulah Nabi SAW ni satu guru yang sangat hebat, sangat mulia. Dia bukan saja bagi ilmu, bahkan dia bagi kasih sayang pada Hadrat Zaid ni. Sehinggalah ayah datang, bayangkanlah kalau anak-anak kita di madrasah, kita pergi ziarah anak kita, macam mana kita punya perasaan masa anak kita datang. Begitulah ayah, mak ayah, dia keluarga semua datang nak ambil balik. Kemudian Rasulullah suruh Zaid pilih, nak ikut mak ayah balik ke ataupun nak duduk bersama saya. Maka Hadrat Zaid telah buat keputusan untuk duduk bersama Nabi SAW. Selalu kita ingat, bukan saya mengajar agama, bagi muhabbah sehingga anak-anak atau pelajar memilih guru daripada mementingkan keluarga dia. Macam tu sekali. So inilah akhlak yang pada satu guru yang patut kita serapkan pada semua ulama-ulama dan juga pelajar-pelajar. Mereka cinta, ditanamkan perasaan cinta pada ilmu, pada agama, pada pengajian begitu sekali sehingga mak ayah datang nak ambil pun tak nak balik. Jadi maksudnya kita kalau boleh buat macam tu, waktu cuti sekarang ni terserah nak balik rumah atau di madrasah. Masya-Allah. Kalau itu boleh, kalau pelajar kita tak pas saya nak duduk di madrasah, kalau guru ada saya nak duduk. Melainkan kalau guru pergi tempat lain, jalan-jalan juga saya baliklah kan. Jadi makna begitulah Rasulullah telah memberi layanan begitu istimewa kepada Zaid radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Allah radhiyallahu anhu. Jadi bila dia diberi tawaran oleh Nabi SAW sama ada nak pilih keluarga ataupun Nabi SAW, Allah, aku dijawab tadi macam sama beritahu. Saya kata setelah aku kenal Nabi SAW, macam mana aku akan tinggalkan Nabi SAW. Macam itulah satu orang bila dah kenal dengan Nabi SAW dengan kemanisan, sunnah dia tak akan tinggal sampai apa walaupun tercerai nyawa dia daripada badan. Ini kita tengok Zaid bin Harisah, walaupun keluarga yang tercinta datang, tapi dia kata dia dah kenal Nabi SAW lebih daripada keluarga dia. Sebab tu kita untuk agama ni, kita mau kenal agama lebih daripada segala-galanya. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita insya-Allah. Hadrat Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Sekarang kita tengok walaupun Nabi SAW ambil dia telah memilih Nabi SAW, tapi dia tetap menyayangi Nabi SAW lebih daripada segala-galanya. Dia takkan lupa sama itu. Sebab tu mengajar kita, bila kita diambil, kita menghargai, ini akhlak. Mana anak sangat menyayangi bapa. Macam mana bapa menyayangi anak, anak kena sayangi bapa juga. Kan? Macam tu kalau kita diambil untuk apa ni, anak menyayangi ibu bapa mentua pun bapa dia sendiri kena menyayangi. Walaupun kedudukan dia naik, dia kena menyayangi, dia kena rendahkan diri. Sebab ni akhlak. Semalam saya bagi tahu Imam Hariri rahimallah dalam kitab Maqamat bagi tahu, laisal yatim qad mata waliduhu bal yatim yatimul ilm wal adab. Laisal jamil bi aswabin tuzayyinuna bal jamil jamil ilm wal adab. Bukanlah satu kematian, laisal yatim, bukanlah dinamakan yatim. Realiti yatim kita kata orang dah meninggal kedua bapa, tapi Hari kata bukanlah nama anak yatim ni semuanya mati dua ibu bapa. Yang yatim sebenarnya bal yatim yatimul ilm wal adab. Bila dia tak tahu ilmu dan adab, dia tak kenal, dia tak kenal orang tua dia. Sebab tu Imam Bukhari letak dalam kitab Bukhari dia, gila Pakistan benua ini, dia akan pecah Bukhari pada dua. Dalam kitab Maghasi di tengah-tengah tu dia akan letak kitabul adab.
Terlalu penting bab adab. Mana adab dengan guru bersama anak murid, mana adab bersama ibu bapa dengan anak. Mana anak ni walaupun ibu bapa dia masih kufur pada Allah, itu pun dia kena hormat, dia kena taat, dia kena sayang. Allahu Akbar. Jadi kita tengok walaupun dia Zaid dan dia keturunan lain, tapi dia menyayangi Nabi SAW lebih daripada segala-galanya. Sebab tu Nabi SAW, sebab tu bila Nabi nak hantar, Nabi sedih ni kan. Walaupun kita tengok bila Nabi SAW dah hantar ni, dia syahid, kemudian nanti lepas tu Nabi SAW hantar, sebelum Nabi kewafatan Nabi bentuk semua Syekh Badar, tetapi Nabi lantik Amir Sab dia Usamah bin Zaid. Datang Tomahan datang kan. Sayyidina Umar radhiyallahu bagi tahu kan, pasal ada orang sahabat yang Tomah, dia kata apa ni Usamah ni dah hitam, budak kecil dah beringui kan, nak pimpin jemaah ni Syekh Badar, siapa lagi ada ni kan. Nabi SAW, apa Nabi SAW bagi tahu? Ahabun nas ilayya, sekasih-kasih manusia kepadaku. Mana Nabi cukup sayang, macam mana bapa dia aku sayang, anak dia pun aku sayang. Mana kadang-kadang kita tengok, kadang satu tapi cucu dia lebih sayang. Kadang cucu nak apa pun dapat, anak tak dapat. Macam tu lah Nabi SAW. Kalau siapa tohmat Usamah bin Zaid, makna seolah dia telah tohmat pada Zaid bin Harithah. Kerana Zaid bin Harithah ni bukti dia telah korban habis-habisan. Bukan kerana apa, bukan kerana anak Nabi, tapi demi untuk agama dia sanggup korban. Jadi mudah-mudahan kita pun kan, kita kenal lah siapa kita hormat siapa. Setiap orang kena ada insya-Allah. Satu lagi kita pergi. Buat tutup habis dengan jismah itu, kerana itu sebahagian daripada Kaabah. Datang Hajjaj walaupun dia terkenal dengan penzalim, tapi sebenarnya jasa Hajjaj besar untuk umat sampai kiamat. Kenapa? Dia telah buka balik kan, dibiasakan balik. Kenapa? Kalau Hajjaj tak macam tu, kita sampai kiamat mungkin tak ada rezeki nak duduk dalam Kaabah kan. Itu sebahagian dari Kaabah. Allahu Akbar. Mana dia telah buat jasa besar sampai kiamat. Mana siapa yang tak ada rezeki masuk Kaabah dalam tu lagi, masuk dalam jismat, telah masuk dalam Kaabah, bawah pancuran emas. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita lagi. Satu lagi kita tengok di sini juga, dua orang ni sangat dicintai oleh Nabi SAW. Ja'far ada Zaid. Ja'far keluarga sendiri. Ini orang yang memang 24 jam duduk dengan Nabi SAW dalam rumah Nabi. Jadi nak beritahu bahawa agama ni lebih berharga pada segala-galanya. Jadi untuk agama yang paling mulia, paling tinggi ni, harus kita kedepankan orang yang paling kita sayang. Jadi dah kata ulama, perbezaan nubuah dengan siasat atau nubuah dengan politik. Waktu susah ni mau hantar orang, waktu susah mau bagi orang lain pergi. Waktu senang kita ataupun keluarga yang pergi. Tapi nubuah tidak. Waktu susah kita dan keluarga kita yang pergi. Ja'far telan sayang yang kita hantar pergi. Dan waktu senang kita dahulukan orang lain. Ini semangat nubuah yang Nabi tunjukkan kepada umat sampai kiamat. Dan juga Rasulullah SAW telah hantar Zaid bin Harithah jadi amir. Kemudian mewarisi usaha dakwah ini apabila wafatnya Rasulullah. Dan Rasulullah wasiat untuk jadikan Usamah jadi amir sab, ganti ayah dia. Maksudnya seolah-olah dibagi road yang sama. Bila ada khalifah Hadrat Bakar Siddiq radhiyallahu menjadi khalifah, hantar road yang sama. Macam mana Hadrat Zaid datang daripada Madinah ke sini, road yang sama. Begitu Hadrat Usamah dihantar untuk road yang sama. Jadi inilah mewarisi kerja nubuah yang telah diambil tanggungjawab oleh Rasulullah dan orang keluarga dia dan orang paling dekat dengan dia. So insya-Allah kita pun kalau dekat dengan Nabi akhirat besok, kita ambil takaran yang susah-susah, yang berat-berat supaya kita dapat bangun dengan Nabi SAW besok. Dengan dia insya-Allah daripada jutaan berbilion umat tengah-tengah para masyarakat Rasulullah kenal kita daripada jauh, panggil kita insya-Allah. Allah maj'alna minhum insya-Allah. Tentang Allah Subhanahu Wa Taala telah hantar baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai untuk menyampaikan syariat. Untuk Nabi itu tidak bayangnya hukum, bayangnya syariat. Jika sesuatu perbuatan orang Arab bersalahan dengan syariat, maka Nabi tak ikut. Zaid bin Harithah, Hadrat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu adalah anak angkat Nabi. Dan anak angkat ni ada orang Arab Quraisy pada masa itu, dia seperti anak, berarti dia boleh mewarisi harta. Setelah Hadrat Zaid radhiyallahu anhu berkahwin dengan pertama tu Zainab bin Jahash, maka Hadrat Zaid radhiyallahu anhu tak sesuai dengan beliau, dengan Hadrat Zainab, maka diceraikan
diceraikan. Selepas itu Nabi SAW telah mengawini Zainab. Jadi orang Arab kata takkanlah ayah kahwin menantu dia dengan menantu dia. So oleh kerana Islam membenarkan, jadi Nabi menentang apa yang dibuat oleh adat jahiliah. Nabi mengatakan tak, Islam sebab dia Nabi sebagai bayanul hukum, Nabi datang untuk menjelaskan syariat. So Nabi kata boleh berkahwin, sebab itu Nabi berkahwin. Tapi ada juga keadaan-keadaan tertentu, jika perbuatan adat tadi dia tak bersalahan dengan syariat, maka Nabi akan kekalkan perbuatan tadi dan dia menjadi syariat. Sebagaimana Kaabah. Kaabah sebenarnya dia dibuat 4 segi hujur Kaabah. Tetapi orang Arab pada masa itu dia bina 4 segi tepat. Sebab kerana tak ada wang yang cukup. So Nabi datang, Nabi tak ubah. Sebab apa? Dia tak bersalahan dengan syariat. So Nabi kekalkan sebagai biasa. Cuma apabila Hazrat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu memerintah di Mekah selama 10 tahun, dia ubahkan Kaabah tu menjadi sebagaimana keinginan Nabi. Iaitu Kaabah dipanjangkan sampai Hijr Ismail dan dibuat 2 pintu. Setelah Hazrat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu disyahidkan, maka zaman tu Hajjaj ubah balik. So sebelum ubah tu Hajjaj tanya Imam Malik macam mana. Imam Malik kata buatlah sebagaimana yang ditinggalkan oleh Nabi. Jadi kadang-kadang adat, walaupun dia adat boleh dikekalkan jika dia tidak bersalahan dengan syariat. Tapi bila adat tadi bersalahan dengan syariat, maka Nabi akan ubahkan adat tadi mengikut syariat. Sama sikit yang Ustaz Usman beritahu, kita tengok tadi Ada 2 dalil. Dalil hukum tu dalil apa dia panggil? Pertama Quran dan hadis, dan satu lagi dalil siapa? Dalil zahir ni, dia dua boleh pakai. Akli, dalil nakli dan dalil nakli dan dalil akli. Jadi apabila Zaid dan Hadrat Zaid radhiyallahu anhu dengan Hadrat Usamah radhiyallahu anhu ni, beliau anak beranak tapi hitam. Hadrat Usamah radhiyallahu anhu hitam sikit. Hadrat Zaid putih orang. Jadi orang telah tohmah. Orang telah tohmah akan kelahiran Usamah radhiyallahu anhu. Kata Usamah bukan anak dia. Tapi semasa Hadrat Usamah dan Zaid tidur sekali, dia nampak kaki satu orang Arab datang. Dan ni dia panggil dalil nakli, dalil akli. Sebab orang Arab tu dia tahu satu ilmu, dia panggil qiyafah. Ilmu qiyafah ni ilmu boleh tengok jisim, dia boleh baca orang tu siapa. Jadi masa tu muka Zaid dengan muka Usamah tertutup. Kaki satu putih, satu hitam keluar. Maka kata orang Arab tu, orang Badui tu kata, 2 beranak ni cantiklah tidurnya. 2 beranak ni. Maksudnya dia tengok kaki tu dia kata 2 beranak lah. Itu dalil akli dengan ilmu qiyafah tadi. So 2 dalil akli dan dalil nakli dipakai. Maka Nabi begitu gembira. Ada 2 dalil lah. Satu dalil hadis Quran tu dan satu lagi dalil akli.